Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, pada semua pelajar-pelajar, yang menonton video ini, yang pasti yang tengok video ini memang kebanyakannya pelajar lah kan. Nah, kalau ada guru pun hanya untuk singgah melawat-lawat saja. Jadi kalau ada guru yang menonton video ini di YouTube atau di mana-mana pun, terima kasih saya ucapkan. Jadi pada hari ini Cikgu akan sambung silibus sejarah tingkatan 4, yaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Ini cerita nih dia punya time frame nih lepas Jepun menyerah kalah. Lepas Jepun kalah kan di bom Hiroshima dengan Nagasaki, Jepun menyerah kalah. Jadi British coba untuk take over kembali. Maksudnya untuk menjajahlah kali kedua. Jadi untuk menjajah kali kedua selepas dikalahkan oleh Jepun. Jadi bila Jepun mereka sudah kalahkan, jadi British mau datang semula, menjajah semula tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan bagaimana ceritanya? Inilah kita mau cerita nih. Jadi tapi sebelum itu Cikgu ingin berpesan pada semua pelajar lah. Kita tahu juga negara kita sekarang ini berada dalam bukan negara kita, seluruh dunia menghadapi pandemik COVID-19. Jadi yalah hati-hatilah, mungkin kita tidak dapat sekolah, ada yang tidak dapat ke sekolah kan. Jadi kita di rumah pun, di luar pun kita kena jagalah, amalkanlah SOP. Saya pesan kepada diri saya dan juga Anda semua, pakai mask, selalu pakai hand sanitizer ataupun cuci tangan, jaga jarak. Itu saja yang kita mampu buat sekarang, sebab belum ada lagi dia punya vaksin kan, yang ada. Setakat nih setakat November 2020 ini belum ada lagi. Jadi rajin-rajinlah pakai mask. Ikutlah macam Kakashi. Mau tahu Kakashi? Naruto kan. Kamu nampak nih gambarnya nih. Masa dia kecil kan. Ada Minato, ada si Obito, Rin dengan Kakashi. Kamu perasan enggak? Kita tengok Minato, Yondaime. Tak pakai mask, mati. Obito tak pakai mask, mati. Hidup balik akhirnya mati juga. Tengok si Rin tak pakai mask, mati juga kan. Tengok Kakashi, kan. Sempat kan hidup kan, sebab dia pakai mask, sempat lagi jadi Hokage ke-6. Jadi kesimpulannya di sini, pengajarannya, contohilah Kakashi, sentiasa pakai mask, supaya Anda hidup lama. Adalah guru aja, iyalah, itu salah satu kita boleh buat lah, pakai mask, kita tidak mau buat apa-apa sekarang, sekolah pun tidak boleh, kan orang mau kerja pun susah, yang paling terjejas ialah golongan pelajar lah, Duduk di rumah memanglah best. Kalau 2 minggu, lepas 2 minggu di rumah itu memang bosan lah. Kalau yang di rumahnya ada PlayStation, internet laju, kan ada Netflix lagi, memang enjoy lah di rumah, makan sedap-sedap lagi. Tapi kalau orang yang susah kasihan, macam mana? Handphone pun tiada, internet pun tiada. Hidup mereka, zaman muda mereka di sekolah ya. Macam mana kalau di rumah terlalu lama? Kan tidak best kan? Anda boleh belajar. Lagi susah. Jadi cikgu harap kamu semua sentiasa bersemangat lah untuk belajar. Walaupun dalam keadaan situasi yang macam ni. Kalau kita nampak sekarang macam SPM 2020 yang terjejaskan, tapi sebenarnya yang paling terjejas ialah yang SPM 2021. Yang tingkatan 4 2020 ni. So kamu tingkatan 4 sudah banyak ketinggalan. Jadi untuk kejar balik tahun hadapan tu memang sangat susah. Jadi cikgu harap kamu jangan give up lah. Seperti cikgu buat video ni. Bukan saja untuk pelajar-pelajar cikgu tapi untuk juga semua pelajar-pelajar seluruh Sabah dan seluruh Malaysia. Harap video ini bermanfaat lah untuk Anda semua. Panjang sudah cerita. Cerita Naruto pula. Jadi kita sambung pelajaran kita. Tingkatan 4. Bab 4. Era peralihan kuasa British di negara kita. Jadi selepas Jepun menyerah kalah, selepas kena bom, jadi British cuba mentadbir semula tanah Melayu dengan cara melalui British Military Administration, pentadbiran tentera British. Maksudnya pentadbiran negara diuruskan oleh tentera semuanya, fully tentera yang urus. Tidak ada sudah macam tu gubernur, residen apa semua. Ini tentera yang atur. Jadi di Sarawak pula, keluarga Brooke serahkan Sarawak kepada British. Di Sabah pula dari BSBUB serahkan kepada British tanpa masalah. Jadi ini yang kita mau cerita dalam bab 4 ni. Jadi dalam bab 4 ni kita ada berapa? Ada 7 subtopik. Maksudnya kita akan ada 7 video lah.
Okey, jadi untuk settlekan bab ini. Okey, saya tidak mau gabung semua satu bab ni dalam satu video sebab terlalu panjang. Nanti kamu bosan pula kan. Jadi saya pecah-pecahkan lah. Okey. Tapi sama juga pun tetap panjang juga kan. Tapi lebih baiklah kita buat sedikit-sedikit. Jadi kita boleh bilang orang rehat-rehat lah sikit. Okey ya. Jadi dalam satu subtopik ni dalam 10 hingga 15 minit saja begitu. Okey. Jadi intisari pelajaran ni kita akan belajar tentang BMA, British Military Administration atau pentadbiran tentera British. Okey, dan kita akan belajar Malayan Union. Okey, lepas tu reaksi penduduk terhadap Malayan Union. And then apa yang berlaku di Sarawak, penyerahan Sarawak kepada British oleh keluarga Brooke. And then macam mana reaksi orang Sarawak, lepas tu di Sabah pula, penyerahan Sabah kepada British dan bagaimana reaksi orang Sabah. Jadi itu sajalah yang kita belajar, tidak panjang sangat bab ini. Ya, alright. Jadi kita pergi terus kepada 4.1, yaitu British Military Administration. Dalam bahasa Melayunya, pentadbiran tentera British. Jadi ia bermula pada 12 September 1945 lepas Jepun menyerah kalah. Jadi pentadbiran tentera ini diketuai oleh Lord Mountbatten. Lord tu dia punya gelaran lah. Lord ni macam lebih kurang Datuk Seri Tun lah semua. Itu England punya. Nama dia Mountbatten. Pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Jadi perancangan bagi ahli-waris awam di tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Ahli-waris Islam. Ahli-waris Islam pula. Ahli-waris awam. Brigadier General H.C. Whelan. Jadi tugas BMA ialah mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Maksudnya BMA dia mau mengembalikan kestabilan lepas kacau bilau kan, Jepun menjajah kan, hancur semuanya, perang sana sini kan. Jadi dia mau kembalikan kestabilan ekonomi, politik dan sosial juga, dan juga mengembalikan kepercayaan rakyat. Jadi ialah sebab orang pun lepas dijajah oleh Jepun kan, orang tempatan sudah sangat pandang rendah dengan British. Ingatkan British ni kuat sangat, lemah aja rupanya kan. Jadi dia mau kembalikanlah kepercayaan rakyat. Jadi yang pertama, poin pertama iaitu mengembalikan kestabilan dan keamanan. Banglah situasi perang kan, kita mau aman semula kan. Jadi BMA ni berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan dengan membubarkan pasukan MPAJA pada 1 Disember 1945. Sebelum ni MPAJA bergeng dengan Force 136 kan, British punya, untuk lawan Jepun. Jadi MPAJA dihapuskan. Sebab dia dilihat mengancam, kekuasaan British, penguasaan British di tanah Melayu. Jadi BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dahulu dikembalikan. BMA gagal mengumpulkan semula senjata tersebut dan BMA gagal membantas kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Jadi MPJA ni dia cuba untuk take over kan. Kita sudah belajar zaman komunis, dia mau take over tanah Melayu daripada British. Sebab Jepun sudah kalah. Jadi MPJ ini sebelum ni berkawan dengan British. British bagi senjata, bagi wang, bagi latihan. Mereka pula yang besar kepala dan mau lawan British pula. Jadi dah dapat kumpul balik semua senjata yang dorang bagi tu, dan kegiatan jenayah, kongsi gelap, masalah antara kaum, yang bermula sejak zaman Jepun ni, makin berluasa. Jadi dilihat di sini kesimpulannya BMA gagal mengembalikan keamanan. Kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Rakyat hidup susah zaman Jepun. Rakyat tiada wang untuk beli makanan. Rakyat menderita, tersiksa. Jadi dengan kepulangan British ini, British mau pulihkan semula lah kepercayaan rakyat dengan cara apa? Buat semula, bina semula sekolah, hospital, kembali macam dulu. Bangunkan semula lah. Bangunkan semula apa yang telah dihancurkan pada zaman Jepun. And then seterusnya, inflasi dan kegiatan pasar gelap. Pasar gelap ni maksudnya barang-barang bilang orang yang dijual secara haram, secara rahsia, underground. Kita tengok inflasi. Apa maksud inflasi? Dari segi ekonomi, inflasi ni maksudnya ialah peningkatan harga barang secara berterusan. Naik. Itu maksudnya inflasi. Maksudnya bila harga barang naik, nilai duit makin kecil. Kalau yang RM10, boleh beli barang, mungkin boleh beli apa kalau RM10 sekarang. RM10 tu bolehlah beli ikan sikit, sayur sikit kan. Tapi lepas tu nanti bila nilai duit makin rendah, mungkin boleh beli ikan saja. Kalau
Saya masih ingat dulu tahun 90-an 50 ringgit tuh kalau bawa pergi pasar raya kan, pergi bandar kan kira mewah sudah. Bawa 10 ringgit pergi bandar tuh macam-macam sudah boleh beli. Tapi pasar kan banyak kita boleh beli. Tapi sekarang 50 ringgit apa aja boleh beli dengan 50 ringgit kan. Kita beli top up 50 ringgit dapat apa saja? Dapat kertas saja. Satu ini kan boleh beli di Sivani. Apalagi kalau online, nah lagi tidak nampak kan apa-apa kan. Nah, jadi itu maksudnya kayak inflasi. Jadi kalau kita tengok sebelum perang 1941 beras per kati ya, dulu tidak kilo pakai kati. Ada punya harga 0.06 dolar, dolar yang British punya. And then naik pergi Desember 1944 naik 8 ringgit 20 dolar. Lepas tu kan gini ni guna tahun Jepun 36 naik 75. Jadi bukannya naik sekali ganda, dua kali ganda, ini beratus kali ganda dia punya kenaikan. Beratus, bukannya 100%, 3000%. Kita tengok garam, gula, ni barang keperluan ni semuanya naik. Bam harimau ni apa? Oh, yang ubat kan, maksud tu kan. Jadi British mengharap pemulihan sosial-ekonomi, sosial dan ekonomi dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada British. Jadi British usaha untuk pulihkan semula ladang getah, lombong, biji timah, tapi ada masalah lah. Ialah baru lepas perang kan, mana boleh terus dalam 2-3 hari terus settle kan. Jadi British ada masalah untuk membawa masuk semula jentera, alat ganti, mesin dan teknologi yang menyebabkan sosial ekonomi sukar dipulihkan. Susah lah untuk, ya memang tak boleh je kita mau salahkan British kan, tapi memang susah lah untuk ini, kita tidak dapat ni. Tapi rakyat mengharap sangat tinggi kepada British. Pengharapan sangat tinggi, tapi dilihat BMA gagal untuk memberikan memulihkan semula sosial ekonomi. Jadi kegagalan British ini memberi kesedaran kepada kita supaya sentiasa bersikap waspada kepada penjajah. Ialah satu mungkin orang memang ada masalah untuk mengajukan semula, dan satu lagi mereka tidak bersungguh-sungguh sebab bukan negara mereka kan. Buat apa memajukan negara orang mesti begini, ini cuma tanah jajahan kan. Jadi itu pun salah satu sebabnya. Jadi kita sebenarnya tidak boleh bergantung harap kepada penjajah. Kita tidak boleh harap orang luar untuk memajukan negara kita sendiri. Jadi orang pada masa ini pun sedar sudah. Kita tidak boleh sudah harap dengan British. Sebelum ini target harap Jepun boleh majukan. Las-las Jepun pun hancur juga. Masuk balik British pun hancur juga. Jadi satu punya penyelesaiannya apa? Urus sendiri negara kita. Merdeka maksudnya. Ya. And then settle untuk BMA 4.1 ini. Jadi BMA Pertahanan Tentera British usahanya mengembalikan kestabilan dan keamanan gagal, memulihkan kepercayaan rakyat pun gagal. Jadi 4.2 nanti kita tengok bagaimana British tukar daripada pentadbiran tentera kepada Malayan Union. Jadi maksudnya balik kepada sistem yang dulu punyalah, kita guna sistem politik yang dulu, cuma dia beza sikit. Jadi bagaimana itu Malayan Union? Ini kita bincang di video yang seterusnya ya. Jadi settle BMA gagal, fail. Tidak dapat majukan semula. Lepas tu rakyat pun makin benci dengan penjajah. Itu saja. Kita rehat dulu, kita jumpa lagi di video yang seterusnya lepas ini.